Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah malam ini kita akan berada kepada malam yang ke-22 pada malam ini, insya-Allah. 22 Ramadan, hari ini kita di sekitar untuk menghabiskan hari yang ke-21 dan malam besok ialah hari yang ke-20, malam nanti adalah malam yang ke-22 dan besok adalah hari yang ke-22. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan, kita banyak kali menyebutkan Ramadan dibagi kepada 3. 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, 1/3 yang ketiga. 1/3 yang pertama disebut awaluhu rahmah, iaitu Ramadan dalam 10 hari yang pertama itu Allah taburkan rahmah di permukaan bumi ini. Kita mendapat rahmah daripada cebisan-cebisan itu. Anak kita, isteri kita, suami kita, adik, abang dan kakak. Dan akhirnya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang kedua dikatakan wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Banyak dosa lah. Saya yang bercakap ni tuan-tuan dan puan, 40 tahun berdakwah, 40 tahun tuan-tuan. Daripada kampung ke kampung, bandar ke bandar, negeri ke negeri, luar Malaysia, dalam Malaysia kita berdakwah. Setiap kali kita mentuturkan perkataan-perkataan, sudah tentulah ada perkataan-perkataan yang tuan-tuan kita sendiri pun tak mau dengar. Ada perkataan-perkataan masyarakat tak mau dengar. Ada juga perkataan-perkataan yang mungkin tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah kita memohon ampun kepada Allah. Inilah tuan-tuan dan puan yang telah pun kita meninggalkan fasa pengampunan, walaupun roh pengampunan tu akan terus sampai akhir hayat kita nanti. Dan fasa yang ketiga yang terakhir, kita sudah berada dalam 2 hari dalam fasa ini tuan-tuan dan puan. Wa akhiruhu itqum minan nar, iaitu mereka akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, malam petang ni kita akan membincangkan kita dibebaskan daripada api neraka. Apa artinya? Macam mana kita dibebaskan? Tuan-tuan, apa dosa-dosa yang dibebaskan, apa dosa-dosa yang tidak dibebaskan? Macam mana kita tuan-tuan dalam suasana anak isteri kita? Adakah pembebasan daripada dosa itu kita saja? Atau meliputi anak, meliputi isteri, meliputi suami, meliputi teman-teman, jiran tetangga dan sahabat andai dan sebagainya. Tuan-tuan, bersama dengan saya petang ini, tetamu saya istimewa tuan-tuan dan puan. Tetamu yang pertama kali saya berjumpa dengan dia, pertama kali agaknya dah 2 kali saya bercakap, sekali dengan telefon, sekali kita bercakap direct macam ini antara kita tuan-tuan dan puan melalui insiden ini, melalui alam maya ini bercakap dengan dia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Ustaz Muhammad Abdullah, masya-Allah teman, disebut juga Ustaz Ahmad Saghir. Ustaz Ahmad Saghir tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustaz Muhammad Abdullah tuan-tuan dan puan insya-Allah berasal daripada Kuala Berang. Kuala Berang, Kuala Terengganu, Ulu Terengganu tuan-tuan. Kuala Berang, Ulu Terengganu. Dan alhamdulillah sedang membangunkan pondok, sedang membangunkan madrasah yang kita akan sebutkan nanti pertengahan dan di akhir pada program ini. Mungkin kita dapat membantu sedikit dalam suasana Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita bantu sikit Ustaz Muhammad Abdullah ini untuk mendirikan pondok ataupun madrasah yang diimpi-impikan oleh beliau. Dan tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sebelum COVID-19 beliau berada di Turki sejak bulan 9 tahun lepas. Alhamdulillah melihat bagaimana pengajian-pengajian di Turki dijalankan, macam mana agama berjalan di Turki dan sebagainya. Mungkin ada tempat-tempatnya yang dapat tuan-tuan diambil, dipetik dan sebagainya yang boleh digunakan, diadjustkan kepada masyarakat tempatan kita di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan, dengan itu saya memperkenalkan kepada tuan-tuan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah, atau disebut sebagai Muhammad Saghir, yang bersama dengan kita pada petang ini insya-Allah. Jadi sebagai permulaan Ustaz, Ustaz bagi tahu sikit dalam masa 1-2 minit, 3 minit begitu, latar belakang kehidupan Ustaz, dan juga Ustaz memukadimahkan Ustaz
bahawa Ramadan fasa bebas seksa neraka. Fasa kita dibebaskan daripada seksa neraka. Sila Ustaz. Tak dengar? Halo? Tak dengar Ustaz, tak dengar. Tak dengar Ustaz. Tak dengar ni apa? Tersepit ni, macam tersepit. Suara macam tersepit. Halo? Halo? Boleh Ustaz? Waalaikumsalam. Tapi suara Ustaz tersepit. Macam tersepit. Suara tersepit Ustaz. Ha? Tak berapa jelas suara Ustaz. Tak berapa jelas. Ustaz jelas tak? Suara saya Ustaz jelas tak dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat sikit mikrofon. Okey Ustaz. Sila Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh jangan apa ni? Okey, sila. Saya Muhammad bin Abdullah. Kalau nak panggil Ustaz ni, Ustaz Abu. Hari ke baru nak mula. Abang Ustaz. Suara dia tersepit. Suara tak dengar. Tak apa dengar. Tersepit. Suara tersepit. Alah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersiaran langsung pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasari ataupun penceramah motivasi. Kita lagi dengar semua tazkirah dia dan kita belum berkesempatan bertemu dengan dia. Dulu waktu kita pernah datang dengan ataupun tazkirah dia lah masa di Masjid Kuala Berang. Mana ni? Terengganu. Agaknya lain tak apa-apa, tuan-tuan, para penonton yang terima sekalian, ada masalah lain rasa saya. Ada masalah internet, tetapi tidak apa. Asalkan tuan-tuan boleh mendengar dan saya boleh mendengar, walaupun agak-agaknya sekejap timbul, sekejap tenggelam, sekejap timbul, sekejap tenggelam. Dan suara tu macam boleh tersepit. Suara tu tersepit sikit, tersepit. Teruskan Ustaz. Okey. Baik. Saya berasal daripada negeri Terengganu. Kuala Berang, Hulu Terengganu. Sekarang saya Ustaz, boleh tak Ustaz tak pakai earphone? Tak pakai ni. Cuba cabut. dengar. Cuba, okey. Okey, dah cabut. Ustaz cabut earphone tu. Dah okey. Lebih baik lagi. Dah ya, Bu. Dengar. Okey. Cuba. Okey. Cuba. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat lagi kita bersiaran langsung bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasari pada petang yang penuh barakah ini. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Allah Muhammad wa ala Muhammad. Pertama kali saya pernah bertemu dengan Ustaz. Waktu tu mungkin Ustaz tak kenal saya. Saya masa bertemu dengan Ustaz tu ketika saya kecil lagi. Masa tu dalam darjah 4, darjah 5 macam tu lah. Di Masjid Kuala Berang. Masjid Kuala Berang. Di Masjid Besar Kuala Berang. Masjid Sultan Mahmud. Masa tu Ustaz buat motivasi untuk pendidikan anak-anak. Untuk nak mendidik anak-anak. Buku Ustaz ada. Dan mak saya lah yang banyak pergi ke tempat-tempat motivasi dan ajar kepada kita didik anak-anak untuk berjaya insya-Allah. InsyaAllah. Sempena Ramadan yang penuh barakah ini, saya mengajak kepada semua. Kita dah lepas daripada fasa yang pertama yang disebut sebagai
fasa yang disebut sebagai fasa rahmat. Dan rahmat Allah Ta'ala itu luas. Sangat-sangat luas. Kepada siapa saja. Dan yang ingin kepada kebaikan, insya Allah Ta'ala akan memberi rahmat. Fasa yang kedua iaitu fasa maghfirah. Fasa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasa keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan sekarang kita duduk di fasa pembebasan daripada api neraka. Bagaimana kita nak bebas daripada api neraka, masih lagi kita melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala muka. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama Allah SWT, agama Islam itu sendiri. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sepenuhnya pembebasan api neraka, Allah Ta'ala datangkan Ramadan dengan penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kasih sayang daripada Allah SWT. Dan saya nak mengajak kepada semua para muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dengar ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hajarah 'alayha malaikatu ghilazun shidadu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala diperintahkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faham di sini kita nak jaga diri kita, nak jaga keluarga kita bukanlah perkara yang sangat-sangat mudah. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan kepada umat Nabi Muhammad SAW suatu puasa yang mana puasa boleh mendidik jiwa mereka, mendidik hati mereka, mendidik rohani mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kutiba alaik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Orang yang beriman ni orang yang percaya tentang Allah, orang yang percaya tentang Nabi, orang yang beriman apa yang diberitahu oleh Allah dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Al-Quranul Karim. Orang yang beriman juga orang yang percaya apa yang diterangkan, apa yang diajar oleh Nabi dan mereka ikut. Itu orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan, difardukan ke atas kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat, puasa yang kita amal, puasa yang kita lakukan ini dipoli dapat puasa ini menjadikan takwa kepada kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tergolong daripada golongan yang Allah Taala datangkan orang-orang itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Apabila kita dah bertakwa, kalau kita mati dalam keadaan kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala, dijauhi daripada seksa dan azab api neraka. Baik, itulah untuk mukadimah kita. Moga-moga dapat manfaat untuk kita semua. Dengar ke? Saya dengar. Walaupun suara tu dengar tapi tidak suara yang biasa kan. Tapi tak apalah. Lebih baik daripada kita menggunakan earphone tadi. Lebih baik kita menggunakan itu. Ini lebih baik. Para penonton dan mata sekalian, mukadimah yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Saghir tadi, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan bahawa kita kena mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya menjadikan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, terutama di akhir 1/3 yang terakhir ini, kita bisa gunakan sepenuhnya, malamnya, siangnya, paginya, petangnya, bukan untuk diri kita sahaja. Tuan-tuan, kita dibebaskan daripada api neraka, bawa isteri dibebaskan,
bawa anak dibebaskan, bawa suami dibebaskan, bawa adik, abang dan kakak dibebaskan daripada api neraka, bawa mak dan ayah, bawa seluruh anggota keluarga dan masyarakat untuk dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang tuan-tuan dan puan, itulah dia punya katuan, the gist apa yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Saghir tadi. Ustaz, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat giat beribadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat giat, sangat banyak beribadat dalam bulan Ramadan, melebihi ibadatnya daripada bulan-bulan yang lain. Dan pada 10 malam terakhirnya beliau lebih giat lagi, melebihi daripada malam-malam yang lainnya. Ustaz, cuba tuan-tuan Ustaz ulas sikit tentang lebih. Siangnya pun Nabi lebih beramal dalam bulan Ramadan jika dibandingkan bukan malam bulan Ramadan. Waktu malamnya, 10 malam yang terakhir disebut, Nabi beribadah jauh lebih banyak, jauh lebih berat ibadatnya jika dibandingkan dengan malam-malam sebelum daripada malam yang terakhir, 10 malam terakhir Ramadan ini. Maknanya lebih. Apa maksudnya lebih daripada bulan yang bukan Ramadan, lebih daripada bulan yang bukan malamnya, bulan-malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, di mana Nabi memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada amal ibadat itu. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Lebih daripada segala amalan, bermakna Nabi tingkatkan amalan. Sebelum ni Nabi buat solat, contohnya solat malam, Nabi bangun 1/3 malam, tetapi Nabi awalkan. Ya, contohnya berlaku, kita kata satu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan yang lain, munculnya solat tarawih. Ya, solat tarawih itu adalah satu kelebihan ya untuk umat-umat manusia, dan kita kena ambil peluang-peluang macam ni. Dan Nabi SAW semayan, buat amal ibadat. Contohnya, Nabi sentiasa bersedekah. Nabi adalah orang yang paling kuat bersedekah. Sebelum-sebelum ni Nabi bersedekah. Tetapi masuk bulan Ramadan, Nabi istiqamah, banyakkan lagi sedekah. Nabi lah ajwalun nas, orang yang paling dermawan di antara manusia-manusia. Dialah yang paling dermawan ketika mana masuknya bulan Ramadan. Sebab apa Nabi nak menggalakkan manusia, umat-umat yang lain, supaya apa? Supaya perbanyakkan amal ibadah. Jika kita kata kita kosong di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan, bulan Allah Ta'ala lipat kali ganda pahala. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Contoh, kalau kita tinggal bulan satu hari dalam bulan puasa, kita tinggal Allah SWT Muhammad, kita tinggal puasa di satu hari dalam bulan puasa. Kalau kita nak gantikan, nak dibandingkan dengan kita ganti sepanjang tahun kita berpuasa, nak ganti dengan satu hari, tak mampu nak bandingkan pahala ganjaran yang Allah Ta'ala campakkan di dalam bulan Ramadan. Itulah kelebihan. Baik itu kita ambillah kelebihan-kelebihan ini. Lebih-lebih lagi kita duduk di akhir Ramadan, yang mana Allah Ta'ala kurniakan satu malam, yang mana Ustaz Dr. Hasan Ali, Datuk, yang mana sebut ayat Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kita buat sikit saja, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beramal, nak kata pahala ganjaran seolah-olah kita beribadah. Kalau kita berzikir seolah-olah kita berzikir 63 tahun lebih. Berapa tahun tu tak ingat dah, kira balik. 1000 bulan tu lebih kurang dah 43 lah ke atas. Berapa bulan wallahualam. Tu dia. Itu kena tanya orang matematik lah. Kita kata 83. Kita boleh tentu kita boleh hidup 83. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW inilah umat yang terbaik. Umat yang Allah Ta'ala beri ganjaran pahala yang sangat besar. Tetapi kita sebagai umat tidak ambil peluang ini, maka sangat-sangatlah rugi. Ya, sebagai seorang manusia yang bertakwa kepada Allah, yang mengakui beriman kepada Nabi SAW, kalau kita tak ambil peluang di bulan Ramadan, bila lagi kita nak ambil? Nak arah ke bulan-bulan yang lain, kita tak mampu dah nak melakukan. Bulan Ramadan, bulan kita kebanyakan ibadah. Allah Ta'ala jadi tetamu kita. Maka kita kena raihkan apa yang Allah Ta'ala peluangkan, beri peluang kepada kita. Ya, Allah Ta'ala bagi ganjaran-ganjaran ini, kita ambillah peluang, kesempatan masih yang kita ada, kekuatan yang kita ada. Ya, kekuatan yang kita ada ini Allah Ta'ala bagi kita sihat, Allah Ta'ala bagi kita
sihat tubuh badan, boleh semayang, boleh buat amal, boleh apa. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi, ada orang yang sakit, uzur, tak boleh nak buat amal ibadah yang kuat-kuat, semayang sebagainya. Mereka boleh berzikir, boleh buat perkara-perkara yang mereka untuk kasihan kita pada petang yang penuh barakah. Baik. Itulah untuk persoalan yang kita sebut tadi. Nabi antara orang yang paling banyak lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Para penonton dan mata sekalian, ya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Saghir tadi tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan puan. Nabi memberikan perhatian istimewa kepada bulan Ramadan. Ambil sedekah. Nabi tuan-tuan memang orang yang cepat bersedekah. Dalam bulan Ramadan ni dikatakan tuan-tuan, cepatnya Nabi bersedekah ni seperti angin, seperti ribut yang bertiup. Ribut tuan-tuan, ribut angin. Kencangnya angin itu menolak apa yang patut ditolak. Pokok-pokok bergoyang, segala sampah sarap bertebaran, yang benda yang ringan, yang berat akan bertebaran, tuan-tuan puan. Begitulah segeranya, cepatnya sedekah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah dalam pengertian tuan-tuan, waktu mereka hidup mereka dhaif. Dalam dhaif mereka memberikan sesuatu kepada umat yang lain. Dalam dhaif makan kurma, tuan-tuan puan, kurma dibagi 3, dibagi 4 untuk dibagikan kepada teman-teman waktu berbuka puasa dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan keadaannya, dan apa yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Saghir tadi tidak lain tidak bukan, tuan-tuan puan, usaha yang lebih. Persoalannya, para penonton yang mata sekalian, adakah berlaku pada diri kita? Ini dah masuk 10 malam yang terakhir. Sama tak dengan 10 malam yang pertama? Sama tak dengan 10 malam yang kedua? Yang sepatutnya lonjakannya mesti lebih lagi, tuan-tuan. Ibarat kalau misalnya dalam Ramadan 10 hari yang pertama itu kita pakai gear 2, gear 3, berjalan juga kereta. Teman-teman, dalam Ramadan, dalam 1/3 yang kedua itu kita pakai gear 4, gear 5. Tapi Ramadan dalam 1/3 yang ketiga ini, 10 malam yang terakhir, kita pakai gear overdrive. Overdrive, tuan-tuan. Begitulah misalan tamsil analogi kepada bagaimana sepatutnya kita menggunakan Ramadan, masa, ketika, tenaga kita yang ada ini, tuan-tuan, untuk kita gunakan untuk agama Allah dan untuk menjadikan kita insan-insan yang disayangi, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ada juga hadis yang menyebutkan. Cuba Ustaz ulas sikit. Dikatakan barang siapa solat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, ini tuan-tuan, nescaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Diampunkan dosa-dosanya telah lampau. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, diampunkan dosa-dosanya telah lampau. Diampunkan kerana kita bangun malam orang lain sedang tidur, kita bangun malam untuk melakukan qiyamul lail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hijrahnya daripada Mekah ke Madinah sampai dekat dengan kota Madinah, Nabi bertemu dengan sahabat-sahabatnya, berhenti dan bertemu. Nabi bagi tahu, tuan-tuan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu semua mendirikan sembahyang malam, qiyamul lail, tahajud dalam keadaan manusia sedang tidur, dan kamu masuklah dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi saya nak tanyakan Ustaz tadi tentang penghapusan dosa-dosa. Ada 2-3 banyak lagi, tuan, beberapa hadis yang sama mengatakan seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan kalau kita berpuasa dengan betul-betul berpuasa kerana Allah dan puasa kerana keimanan, dan juga pada malam-malam yang terakhir kita melakukan amalan-amalan malam atas nama keimanan dan ketakwaan dan kasih sayang cinta kita kepada Allah. Dosa-dosa kita akan diampunkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sila ulas, Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban walau ma taqaddama min dhanbi. Faqala Sila Ustaz, sila. Boleh? Maaf lain tak clear. Okey, sila. Okey.
Sini pun Man hujan, Ustaz. Sini qama pun hujan. Ramadan iman wahtisaban. Imanan wahtisaban dama min zambi. Man siapa yang mendirikan Ramadan imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang lalu. Yakni ulama menyebut dosa yang telah lalu adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, dosa syirik, mestilah dia kena bertaubat dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah diterima. Barulah diterima ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rahmat Allah taala itu luas. Jika kita ada kesalahan-kesalahan, maka Allah taala akan menghapuskan dosa kita. Maafkan kesalahan kita. Dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar, Allah taala akan maafkan dosa kita. Begitu juga dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan kalau kita bertemu dengan Ramadan, anjurkan beriman ataupun penuh dengan pengharapan dengan Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran. Kita berpuasa, mengharapkan sungguh-sungguh daripada Allah. Dan kita bayar untuk Allah, supaya Allah Ta'ala terima puasa kita dan menjadikan kita itu minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Puasa ini benteng bagi kita. Apabila kita nak masuk neraka, puasa inilah benteng supaya kita tidak dapat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebut pembebasan api neraka, kita nak bebas daripada api neraka. Dan dapat tidak, kita mestilah melakukan amal soleh. Dalam masa yang sama, kita mestilah meninggalkan dosa-dosa ataupun menghapuskan dosa-dosa. Baiklah Allah Ta'ala kurniakan Ramadan untuk umat manusia, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghapuskan dosa-dosa mereka supaya mereka mengerti apabila mereka tanpa ada dosa ataupun ada dosa pun dosa yang sangat-sangat sikit. Mungkin sebab sebelum kematian sangat sikit. Dengan adanya Ramadan, dia akan terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun kita nampak sikit je dosa kita buat, dosa kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Datangnya Ramadan, maafkan segala dosa-dosa kecil tadi. Bukit tadi habis potong. Itu dia. Baik, oleh kerana itu kita muhasabah diri kita. Sepenat akhir Ramadan, manfaatlah masa kita. Macam Ustaz sebut tadi. Biasanya kalau kita bawa kereta, gear 5. Kalau boleh, kita tak orang gear lagi, straight lagi, biar lagi laju daripada gear 5 tadi. Lagi kuat, lagi bersungguh-sungguh. Kita tunjukkan kesungguhan. Kita mengandalkan Allah Ta'ala. Kita bersungguh, beribadah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan kesungguhan ini, Allah Ta'ala lihat. Dan Allah Ta'ala tengok kita, sungguh kita berharap, kita harap kepada Allah Ta'ala ini. Maka Allah Ta'ala akan menerima amalan kita. Dan Allah Ta'ala maafkan dosa-dosa kita. Walaupun kita nampak dulu kecil-kecil je, tetapi lama-lama dah jadi besar, tak jadi bukit. Dan dosa kecil dia jadi bukit. Jadi besar jugalah walaupun kecil. Tapi dengan datangnya Ramadan, untuk maafkan dosa kecil-kecil tadi, hancur dan menebak habis segala bukit tadi. Menyebabkan kita tidak ada dosa. Baik itu orang keluar daripada Ramadan, penuh dengan keimanan, penuh pengharapan daripada Allah Ta'ala. Seolah-olah bayi baru lahir. Inilah rahmatnya, kasihnya Allah Ta'ala tak ada hamba-hambanya. Tetapi kita sebagai hamba tidak ambil peluang. Tidak mahu mengambil peluang sebaik-baik mungkin. Sepatutnya kita sebagai hamba, ambillah peluang. Ambillah ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita tuntutlah sebaik-baiknya. Dan kita istiqamah dalam melakukan amal-amal ibadah. Sebagaimana kita berzikir, kita membaca salawat, kita semayang supaya sunat dan lain-lain lagi. Wallahualam. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, Allah kesian Ustaz Ahmad Saghir, tuan-tuan, oleh kerana mikrofon agaknya ada masalah sikit, suara ada masalah sikit oleh kerana internet jauh, tuan-tuan. Kuala Berang dengan Kuala Lumpur ni agak jauh. Jadi dengan masalah nak hujan, di Kuala Lumpur pun nak hujan dah, tuan-tuan. Mungkin di Kuala Berang dah hujan dan sebagainya. Ini mempengaruhi, tuan-tuan dan puan,
kelancaran perjalanan internet kita. Tapi apapun, alhamdulillah, dengan kesungguhan yang ada kepada Ustaz Ahmad Saghir, dengan komitmennya kepada ilmu, tuan-tuan dan puan, tengok tuan-tuan, dia bercakap tadi tuan-tuan ya. Dia tekankan suaranya, ditekankan suaranya, ditinggikan suaranya, semata-mata untuk memberikan kepahaman kepada kita. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen, atas cara yang Ustaz Ahmad Saghir tunjukkan tentang agama, tentang ilmu. Inilah contoh tuan-tuan. Bagi saya, inilah contoh yang mesti ditunjukkan oleh mana-mana pendakwah, mana-mana penceramah, mana-mana pengkuliah. Tuan-tuan, tak kisah panas ke, hujan ke, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan selesa ke, tak selesa ke, dalam keadaan internet baik ke, tak baik ke, dalam keadaan hujan atau panas ke, inilah tuan-tuan dan puan yang contoh yang berada di hadapan kita, namanya Ustaz Ahmad Saghir ini, insya-Allah. Tuan-tuan ya, saya nak pergi Ustaz kepada yang ketiga tentang membaca Al-Quran ini. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Juga disebutkan membaca Al-Quran akan digandakan. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah pahalanya akan diperlipat gandakan. Jika satu huruf dicatatkan 10 kebaikan rahmat daripada Allah, maka pada bulan Ramadan ganjarannya akan dikira sehingga 700 kali ganda. Saya ulang tuan-tuan dan puan. Pada bulan Ramadan, pahala membaca Al-Quran akan dilipat gandakan. Pada bulan yang biasa. Jika satu huruf dicatatkan 10 kebaikan dalam bulan yang biasa, maka pada bulan Ramadan, ganjarannya akan dikira sehingga 700 kali ganda dalam bulan Ramadan ini setiap huruf yang kita baca. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kita baca tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis tuan-tuan. Berapa huruf tuan-tuan? Berapa huruf? Tiap-tiap satu huruf digandakan 700 kali ganda, 700 kali ganda. Ada juga yang mengatakan 700,000 kali ganda tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak menyebutkan inilah tawaran Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Dan saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, masih ada lagi. Saya dapat feedback, dapat tuan-tuan dan puan, komen-komen daripada orang-orang yang telefon saya, yang hantar mesej dekat saya, mengatakan rumah dia tak ada lagi. Suami tak baca Quran, isteri tak baca Quran, anak tak baca Quran. Dah masuk hari yang ke-21 hari ni tuan-tuan dan puan. Buku lain dibaca, tuan-tuan, cuak khabar agaknya dibaca, majalah-majalah dibaca, tapi Al-Quran tidak dibaca dalam bulan Ramadan. Terutama pada 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Macam mana pembacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Ustaz? Sila Ustaz. Alhamdulillah, kita dengar pahala ganjaran yang Allah beri kepada kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Dengar. Dengar. Sila. Alhamdulillah. Sebagaimana kita faham, kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi nasihat kepada manusia. Sebagaimana kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir ayat. Bahawa bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa. Diwajibkan bulan puasa bagi kita sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita sesat jalan, Al-Quran lah sebagai petunjuk. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah Ta'ala lebihkan kepada kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahawa sesungguhnya inna anzalna diturunkannya Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadr. Malam Ramadan, malam di antara dipilih di dalam bulan Ramadan, iaitu malam khairun min alfi syahri, 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh itu, kita kena ingat, kita kena faham, kita kena tahu bahawa sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk jalan bagi kita. Maka bulan Ramadan Allah Ta'ala limpahkan kali ganda kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan di dalam bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Tetapi ada orang tanya kepada saya lah, Ustaz, betul ke Quran turun bulan Ramadan? Ada orang kata 23 tahun. Ya, bulan Ramadan sekaligus Al-Quran diturunkan. Dan orang katanya, apa beza nuzul Quran dengan Lailatul Qadr, Ustaz?
apa beza dia? Nuzul Quran, diturunnya Al-Quran. Yang ini peringkat yang pertama ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada 17 Ramadan, maka Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril turun bertemu dengan Nabi dan mengisytiharkan Nabi SAW sebagai Nabi ataupun pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Itu kita kata nuzul Quran. Mula-mula Quran tu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Hak mula-mula, hak yang jelasnya Al-Quran datang asalnya daripada sebuah, atau macam kita tengok hari ni, sebiji Al-Quran. Itu yang telah ditulis, yang telah disalin oleh para sahabat, mengambil dengar daripada Nabi SAW. Baik, kita kena faham. Al-Quran itu turun sekaligus daripada Allah Ta'ala kepada Baitul Ma'mur sehinggalah kepada Baitul Izzah. Malaikat Jibril bawa daripada Allah Ta'ala hingga kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah tempat ibadah para malaikat. Tempat ibadah para malaikat. Di sanalah Al-Quran diturun. Maka Jibril ambil di sanalah untuk turun melalui asbab-asbab ataupun mengikut keadaan dan tempat. Dan ketika bulan Ramadan juga Nabi SAW bertadarus dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, seorang rasul pun bertadarus. Apatah lagi kita umat yang biasa, yang patut kita kena ikut, sepatut kita kena contohi. Lebih-lebih lagi kita kena ambil peluang ini. Kita kena ambil masa ini untuk kita bertadarus lebih lagi. Kalau boleh lebih supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa dan mendekatkan kita dengan Al-Quranul Karim dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ustaz. Masya Allah, Ustaz punya penerangan ni sangat jelas. Tuan-tuan ya, penerangan yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Saghir ni sangat jelas. Macam mana dia mengulas tentang Al-Quran. Macam mana, apa artinya dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Disebut tadi, Al-Quran merupakan sebagai petunjuk. Petunjuk, tuan-tuan. Macam mana rumah tak ada Al-Quran. Macam mana rumah tidak dibacakan Al-Quran. Macam mana rumah tidak ditadaburkan Al-Quran. Macam mana rumah, tuan-tuan, tidak ada anak-anak kita yang mengangkat martabat Al-Quran. Tuan-tuan, dalam hubungan ini, Ustaz, saya nak Ustaz ulas lebih sikit, Ustaz. Di akhir-akhir ni kita tengok tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah, orang menghantar anaknya ke mahat tahfiz, orang hantar anak di ke madrasah-madrasah, ke sekolah-sekolah agama kerana nak mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Bagus tuan-tuan, bagus. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan, orang yang tidak mempedulikan Al-Quran pun ramai. Orang yang mempersoalkan kandungan Al-Quran pun ramai. Orang yang memperlecehkan Al-Quran pun ramai. Orang yang tak ambil perhatian kepada Al-Quran pun ramai. Orang yang tak nak baca Al-Quran pun ramai. Orang yang tidak memberikan tuan-tuan masa, ketika, saat dan apapun kepada Al-Quran masih lagi ramai. Terutama tentang pembelajaran Al-Quran. Tuan-tuan, ramai yang tak boleh baca Al-Quran, Ustaz. Fatihah pun ramai yang tak boleh baca lagi, Ustaz. Ramai bacaannya yang mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab tidak berguru, sebab tidak belajar. Masa ada, tenaga ada, keinderaan ada, kata orang semuanya ada untuk belajar. Tapi kadang-kadang Ustaz ada sebelah rumah. Ustaz ada 100 meter daripada rumah kita. Guru Al-Quran, hafaz Al-Quran. Tapi kita tak jumpa dia, kita tak tasmik dengan dia, kita tak belajar dengan dia. Akhirnya, kita muda tak ada Al-Quran, kita tua tak ada Al-Quran, kita nazak tidak ada Quran, sakratul maut tak ada Quran, nyawa dicabut daripada badan kita, dipisahkan daripada badan kita pun, mati tanpa Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, mati tanpa petunjuk, tuan-tuan. Mati tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak Ustaz komen sikit tentang hal ini, Ustaz? Sila, Ustaz. Inilah sangat-sangat rugi di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peluang kita untuk belajar, kita tak belajar. Bahkan ada orang yang menghina orang yang belajar Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran, belajar agama pun orang menghina. Contoh saya sendirilah. Dan ketika mana waktu saya nak belajar sekolah ataupun nak sekolah agama. Saya nak belajar sekolah agama pun
banyak ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita. Kita daripada keluarga yang susah lah. Kita ni bukan keluarga yang senang dan sebagainya. Kita daripada keluarga yang sangat susah. Ketika mana mak saya nak hantar anak-anak dia kepada sekolah agama, sekolah tafiz ataupun sekolah pondok, nak hantar sekolah mahat di Usila dan sebagainya. Ramai orang mempertikaikan. Ada yang support, ada yang mempertikaikan. Dia kata kalau mengaji agama, tak nak makan apalah kayak gini esok, nak kerja makan benda. Setakat ni saya nak bagi tahu maklumat kepada tuan puan, saya tak makan pasir lagi setakat ni. Kita masih lagi makan nasi macam orang lain. Bahkan kita makan kadang-kadang lebih sedap daripada orang lain. Bukan kita nak kata kita nak riak dan sebagainya. Kita nak bagi tahu. Itulah Allah Ta'ala janji kepada mereka yang belajar ilmu agama. Lebih-lebih lagi orang yang menjaga Al-Quran. Bahkan orang yang menjaga Al-Quran, Allah Ta'ala akan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelebihan yang sangat-sangat besar. Bahkan dia diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang di kelilingnya. 10 orang di keliling dia boleh bawa orang. Boleh bawa orang ke syurga. Ini kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Kita yang ada peluang, kita boleh baca komik, kita boleh tengok drama berjam-jam. Bahkan Al-Quran sekejap saja kita tak mampu. Inilah malangnya umat manusia. Apabila Allah Ta'ala bagi kesenangan, mereka tak ambil kesenangan itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan dia kemewahan. Allah Ta'ala beri kemudahan. Allah Ta'ala beri dia hidup atas dunia ni, tetapi dia tak ambil peluang untuk manfaatkan. Kita kena ingat satu perkara. Setiap manusia, setiap kita akan mati. Setiap kita akan mati. Kita kena yakin, kita kena percaya. Kalau mudah percaya ke aku kak, siapa lagi mudah percaya? Aku kabur ni sebab apa? Sebab dah bukti dah. Orang-orang terdahulu daripada saya dah telah mati. Ramai dah yang mati. Tok kita mati, ayah kita mati. Macam saya sendiri. Saya dah menyaksikan kematian ayah saya. Nak katanya ayah kita mati. Dan kita mungkin akan mati juga. Bila? Wallahu'alam. Lepas tu kita manfaatkan masa yang kita hidup. Ustaz kita tak pandai. Belajar. Kita belajar. Cari tok guru. Ambil kesempatan. Hari ini ulama-ulama, ahli-ahli ulama dihina. Ulama-ulama dikecam dan sebagainya. Apabila nak mengajak orang kepada agama, nak mengajak orang kepada Islam, orang kecam, orang hina dan sebagainya. Baik itu kita kena ingat baik. Kita kena ingat baik bahawa sesungguhnya kita duduk atas dunia ni hanya sementara. Apabila kita duduk sementara, maka kita kena ingat bahawa tempat yang kekal bukan dunia, akhirat. Akhirat tempat yang kekal. Maka oleh kerana itu kita kena fikir akhirat kelak. Dunia adalah bekalan kita nak bawa ke akhirat. Kalau atas dunia ni kita tak bekal sebaik-baik mungkin, mana mungkin kita akan sampai kepada akhirat kelak. Baik tu kita kalau orang fikir benda-benda ni dan tak ambil peluang-peluang macam ni, maka sangat-sangat rugi. Dunia dah rugi dah, akhirat lagilah rugi. Macam kita kejar kepada dunia. Kejar. Bukan kita marah kejar dunia. Tak ada masalah. Untuk apa? Untuk akhirat. Kita guna manfaat dunia untuk akhirat. Tetapi kalau orang kejar dunia yang kita kejar, yang kita bina, yang kita ambil, tak boleh bawa kita ke alam kubur. Kita tengok orang tu tahu orang miskin pun, hak gila dunia pun, dah kaya-kaya pun, gitu juga. Mereka ni kalau mati, tak bawa napa-napa. Hanya bawa napa dia? Kain kapang. Baik itu Nabi SAW sebut, matinya anak Adam terputus segala amalnya atas dunia ni. Tak ada benda. Apa yang dia bawa dalam dalam kubur lagi. Apa yang dia bawa? Adalah sedekah jariah. Atas dunia dia sedekah, dia buat amal. Ilmu yang fa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tak dia berkongsi ilmu macam dia berkongsi share. Saya bersama dengan Datuk. Berkongsi share supaya orang lain pakat dengar atas ilmu-ilmu nasihat-nasihat. Ataupun kita tengok video-video live Datuk untuk kongsi kepada orang ramai. Supaya apa? Supaya manfaatkan
tak ilmu-ilmu dan puasa untuk peringatan kita bersama. Begitu juga tak ilmu yang fa'ubih, ilmu yang memberi manfaat. Contohnya jika lah bukan Datuk ni, saya pun mati juga. Tak kita mati nanti lagi. Tak ilmu ni lah yang kita sapa. Kalau orang ikut orang amal, tak semua kita akan mati. Maka kita kena ingat tak ilmu ni lah yang akan mengalir kepada kita. Jika tidak ada ilmu, kita tak kongsikan ilmu. Kalau kita tak bersedekah, sekurang-kurangnya kita ada anak yang doa kepada kita, anak yang soleh. Tetapi anak pun tak ada. Tak ada anak, tak ada anak, ada yang orang panggil bukan tak ada anak, yang anak dia tak jauh daripada kita, tak doa kepada kita. Ini sangat rugi. Kita nak anak untuk anak kita doa kepada kita. Sambung risalah kita. Sambung perjuangan yang kita bawa, iaitu perjuangan agama Allah SWT. Wasilah untuk kita doa. Doa kepada kita. Moga-moga anak kita doa kepada kita. Kita selamat duduk dalam kubur. Selamat sampai ke akhirat kelak. Sebab itu saya mengajak. Sangat-sangat rugi. Kita boleh tengok Facebook berjajal. Tetapi Al-Quran sekejap pun tak boleh. Kenapa? Kita muhasabah. Kenapa kita boleh tengok Facebook berjajang, telefon kita Al-Quran tak boleh tengok? Padahal sekarang kalau tak ada Al-Quran pun tak apalah. Boleh bagi alasan tak ada Al-Quran. Sekarang ada zaman moden, kita ada telefon. Kenapa kita tak gunakan telefon? Download aplikasi Al-Quran untuk kita baca. Walaupun sesaat, walaupun seminit, walaupun beberapa, semampu yang kita boleh. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita ambillah peluang untuk kita lihat Al-Quran. Kita lihat Al-Quran saja pun dapat pahala dah kalau kita tak mampu. Ataupun dengar. Dan sekarang ni kita zaman moden. Buka YouTube, ada syekh-syekh yang baca Al-Quran. Tak pandai kita ikut slow-slow. Dengar. Contohnya kita buka Mahmud Usairi, Syekh Mahmud Usairi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca slow-slow. Kalau nak baca berlagu sikit, ambil Masyari ke, Dak Sudai ke, dan ramai lagi ulama-ulama ataupun syekh-syekh yang baca Al-Quran yang ada dalam YouTube, ada dalam internet. Zaman sekarang moden, cuma kita nak ataupun tambah. Itu. Sebab itu saya mengajak kepada semua untuk sama-sama muhasabah. Tuan-tuan, 2 kali 3 kali dia ulang Ustaz Ahmad Saghir ni. Saya mengajak tuan-tuan, marilah tuan-tuan. Nabi Muhammad dah ajak kita sejak 1400 tahun dulu tuan-tuan dan puan, untuk kita menatap Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran, untuk kita memasukkan dalam hati kita Al-Quran, tangan kaki daripada atas sampai ke bawah, seluruh rohnya adalah Al-Quran. Dan menaburkan Al-Quran kepada anak isteri, kepada suami, kepada adik, abang dan kakak. Supaya rumah kita itu tuan-tuan seperti rumah Al-Quran. Seperti madrasah Al-Quran tuan-tuan. Supaya kawasan tempat kediaman kita itu adalah kawasan kediaman Al-Quran. Cahaya Al-Quran, ruh Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Yang ini yang tak ada tuan-tuan. Ustaz tadi sebut tuan-tuan, marilah sama-sama. Marilah kita. Tuan-tuan dan perempuan ya. Soal marilah kita ni, Nabi dah serukan 1400 tahun. Sahabat-sahabat Alhamdulillah ikut masa di Mekah. Tak ramai. Masih di Madinah tuan-tuan ramai. Ansarnya, muhajirinnya, orang-orang tempatan dan lain-lainnya menyambut Al-Quran. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Tapi kita semuanya ada. Ustaz sebut tadi semuanya ada tuan-tuan. Apa yang tak ada? Telefon kita ada, kemudahan pun ada, aplikasi-aplikasi terlalu banyak. Kita nak mendengarkan suara-suara orang Timur Tengah ada, orang Saudi ada, orang Mesir ada, orang Malaysia ada, orang Indonesia ada, orang Iran ada. Masya Allah tuan-tuan. Tapi kita lah macam Ustaz Ahmad Saghir menyebutkan, kita ni tak terbuka hati. Ustaz, agaknya hati tak terbuka, jiwa tidak terbuka, semangat tak ada, hati kita tak tahu tuan-tuan, hati kita terbang di sana, terbang di sini, terbang di sana, terbang di sini. Ataupun yang lebih teruk daripada itu tuan-tuan dan puan, kerana kita tidak mengambil perhatian kepada Al-Quran disebabkan oleh hati yang mati. Hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit. Hati yang telah bersedia berpenyakit. Boleh tak Ustaz terangkan sikit tentang hati yang mati ni tuan-tuan? Macam mana nak hidupkan hati yang mati? Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, 2/3 dah berlalu, tinggal 1/3 lagi.
Ada yang mengatakan rumah dia tidak dibacakan Al-Quran. Ada yang mengatakan rumah dia tak ada tadarus lagi. Dalam keadaan kita PKP ni tuan-tuan. PKP, tak pergi mana ni? Di rumah. Ada yang mengatakan semayang berjamaah tidak ada di rumahnya. Ada mengatakan semayang tarawih tak ada di rumahnya. Apa lagilah tahajud, lagilah tak ada tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku. Habis Ramadan, datang lagi Ramadan. Habis Ramadan, datang lagi Ramadan. Kita masih berada di takut itu juga. Persoalannya, macam mana kita nak mati bertemu dengan Allah. Tadi Ustaz sebutkan, tuan-tuan mati, kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup itu mesti akan mati. Ustaz ulas sikit Ustaz. Dalam konteks bulan Ramadan yang kita bincang ni, 1/3 yang terakhir kita bincang ni, macam mana nak hidupkan mati, hati yang mati. Macam mana nak hidupkan hati yang mati di akhir-akhir Ramadan ini Ustaz. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak hidupkan hati yang mati. Kita nak hidupkan hati yang mati. Sebab itu hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ustaz-ustaz, ramai tok-tok guru, ramai alim ulama yang menceritakan tentang apa dia? Tentang hati yang mati. Sebab itu kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia ada beberapa pembahagian supaya apa kita nak menghidupkan hati yang mati. Dengan kita menghidupkan hati yang mati ini, kita kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan orang-orang yang alim, dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu, dan hati kita ada orang yang dapat hidayah. Dengar khabar. Contohnya jangan buka aurat, kita buka semacam. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ni muda lagi. Kita rasa kita ni sihat lagi, gagah lagi, lambat lagi nak mati. Kita kena ingat, mati dia kena usia, muda ke, tua ke, kanak-kanak ke. Dalam perut pun boleh mati, apatah lagi kita hendak duduk dulu, ia telah duduk luar. Biasanya kita keluar daripada perut mak ayah kita akan menuju kepada kematian. Kita dekat kepada kematian. Kalau kita duduk dalam perut, belum tentu kita boleh mati lagi. Tapi dah keluar dalam perut, mesti kita mati. Setiap orang akan mati. Kita semua akan mati. Lepas tu kita kena ingat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Setiap perkara yang kita lakukan, kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham satu perkara. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia malaikat sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala cipta jin manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia malaikat untuk sembah patuh kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita tak sembah, tak patuh, macam mana kita nak menghidupkan hati kita yang mati? Baik itu kita kena dekatkan dengan orang-orang alim ulama, salafus salih. Macam kita dekat dengan Datuk. Ni antara ulama-ulama yang salih. Kita tak alim kalau macam saya ni, biasa saja, bukan orang alim. Kita ni baru nak belajar dengan Datuk sebenarnya. Sepatutnya kita tanya Datuk, tapi Datuk tanya kita. Ya Allah salam Muhammad. Sepatutnya kita kena muhasabah lah. Kita berkongsi ilmu. Tak apalah. Walaupun begitu kita berkongsi apa yang kita tahu, apa yang kita faham daripada kita belajar. Mungkin banyak lagi yang perlu kita belajar. Kita tengok hari ni ramai manusia hati mati kerana apa? Kerana jauh daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana jauh daripada majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Jauh daripada tempat-tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kena ikat. Kita kena ingat bahawa setiap kita ni kita kena faham bahawa kita ni akan mati. Apabila kita mati, maka tak dapat tidak. Kita kena hidupkan hati yang mati. Lebih-lebih lagi kita duduk di akhir Ramadan. Rahmat Allah Ta'ala luas. Kalau kita hari ni kita dengar siaran langsung saya bersama Datuk Asali kita, Datuk yang mulia ini, dan kita bersiaran langsung, kita dengar tentang hati mati, kita dengar tentang tadarus Al-Quran, kita dengar tentang muzakarah ilmu ini, kita dengar, kita nak berubah. Ustaz, macam mana kita nak berubah? Nak hidupkan hati yang mati ni Ustaz? Macam mana?
Kita kena sentiasa dengar. Kita kena dengar nasihat-nasihat ulama, orang alim. Lebih-lebih lagi kita duduk di 10 akhir Ramadan ini. Kita minta kalau kita banyak dosa, kita bertaubat. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nabi SAW telah mengajar kepada kita lebih daripada 1400 tahun. Ajak kepada manusia kena Allah. Sebab apa Nabi ajak manusia kena Allah? Sebab apa Nabi ajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala? Sebab kita akan mati. Sebab kita akan mati. Tak dapat tidak kita akan bertemu dengan Allah. Dan apa bekalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Oleh itu, tak dapat tidak kita kena dengar apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Ramadan adalah bulan yang diturunnya Al-Quran untuk petunjuk manusia. Kalau kita rasa kita tak jumpa jalan, kalau hati kita gelap, hati kita rasa, kita kena kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas kepada hamba-hambanya yang ingin perubahan, ingin kembali kepada Tuhan, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik itu kita kena muhasabah diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini dekat dengan Allah dan menghidupkan hati yang mati ini dengan kita belajar baiki sifat-sifat dia. Kita jauh daripada sifat takabur, sifat halaba, tamak, harta dunia dan sebagainya. InsyaAllah dengan kita baiki hati kita, Allah Ta'ala akan betul niat. Baiki hati dengan yang pertama kita kena betul niat kita. Betul niat. Kalau kita tak betul niat, maka sesat jalan kita. Tak jumpa jalan kita. Niat kita nak mencari mardatillah. Duduk atas dunia nak mendapat rahmat daripada Allah. Nak mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah untuk pasien kita. Mungkin Datuk boleh ulas lagi lebih detail. Mungkin Datuk lebih arif. Kalau kita cerita berhati ni Allah rasa sedih sangat. Sebab hati ni sangat-sangat jahat. Dan hati sangat-sangat jahat apabila tidak dibaiki dengan cara yang baik. Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan saya dengar apa yang disampaikan tuan-tuan. Disampaikan dengan penuh emosi. Disampaikan dengan penuh semangat. Disampaikan dengan penuh keyakinan. Dia appeal lagi. Marilah tuan-tuan, marilah kita pegang Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran. Marilah kita bertadabbur Al-Quran. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita, untuk negara kita. Al-Quran lah tuan-tuan. Tidak ada lagi perlembagaannya melainkan Al-Quran. Nak selamat Al-Quran. Nak tidak selamat, ketepikan Al-Quran. Nak selamat keluarga, Al-Quran. Tak mau selamat keluarga, ketepikan Al-Quran. Nak selamat diri, Al-Quran. Kalau tak mau selamatkan diri, ketepikanlah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, saya seronok sebenarnya tuan-tuan, seronok. Tapi tuan-tuan sebelum kita mengakhirkan, kita ada lagi tuan-tuan, ada lagi. Kita nak mengakhirkan sekitar 6.20. Saya nak bagi peluang kepada Ustaz. Ustaz ni tuan-tuan, sedang dalam proses mendirikan pondok, mendirikan madrasah. Di Kuala Berang. Di Ulu Terengganu, di Kuala Berang. Mungkin kita nak share dengan Ustaz ni. Kalau Ustaz boleh cerita sikit dalam masa 3 minit, 4 minit begitu Ustaz. Apa yang sedang Ustaz usahakan untuk membangunkan Al-Quran. Untuk membangunkan iman. Untuk membangunkan takwa. Untuk membangunkan agama di kawasan Kuala Berang terutamanya. Di Kuala Terengganu. Di Terengganu amnya. Dan di Malaysia juga amnya tuan-tuan dan puan. Apa yang sedang diusahakan oleh Ustaz Ahmad Saghir. Mari kita dengar dan kita ikuti bersama-sama. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, sekarang saya bersama dengan sahabat-sahabat proses pembinaan madrasah pondok yang tanah kelahiran saya lah, Kapur Dura di Kampung Kuala Dura, Kuala Berang. Pondok di kawasan sekitar di belakang sekolah sekolah rendah kebahasaan Kuala Dura. Pondok Darul Zarah. Pondok Darul Zarah. Baik, sepenuh Ramadan ini saya nak mengajak, berbaki Ramadan ini saya nak mengajak kepada semua untuk berebut ganjaran Lailatul Qadar. Untuk berinfak bagi membantu menyiapkan beberapa prasarana penting madrasah ini. Untuk makluman, beberapa pembinaan penting sedang kami usahakan sekarang. Seperti penginapan pelajar, penginapan tenaga pengajar, asrama muslimat,
Pondok Warga Emas, dan yang paling memerlukan dana sekarang adalah jika tuan lihat di tempat ada satu tapak yang kami sedang proses lakukan kerja-kerja ratakan tapak tanah pembinaan sebuah masjid. Yang mana sebuah masjid tadi kita akan lengkap dengan beberapa prasarana kemudahan untuk pelajar seperti kelas, dewan kuliah, kelas hafazah Al-Quran dan sebagainya. Kepada yang telah menyumbang tahniah, saya ucapkan. Ada orang yang telah menyumbang, saya ucapkan tahniah kerana insya-Allah akan terus mengalir pahala sumbangan madrasah ini kepada anda kerana sumbangan anda ini terbinanya madrasah Darul Zahra ini. Moga-moga apa yang tuan-puan infak ini dapat pahala itu berterusan. Saya ingin mengajak semua mendengar para pendengar ini supaya bersama-sama saya untuk membangun madrasah yang kami bina ini. Dan kami bina madrasah namanya Madrasah Darul Zahra wa Tahfizil Quran. InsyaAllah di sana ada orang yang hafal Al-Quran, ada orang yang menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda mampu beri gotong royong nak basuh seming, kita alu-alukan. Kalau ada tenaga kuat nak batu basuh seming, kita bagi. Dan pakat gotong royong. Jika tak mampu betul bang, binaan pun kami terima. Kalau nak bagi batu bata, seming, pasir dan sebagainya, boleh atur ke sini. Tadi pondok sini. Dan jika anda ada rezeki lebih, mampu beli lot tanah. Kalau ada, tadi kita minta sumbangan. Kalau nak beli lot tanah, sumbangan berupa lot tanah. Kita jual, bukan lot tanah, kita jual lot tanah. Satu kaki, RM50 satu lot. Dan tua-tua beli tanah, tua-tua wakafkan tanah itu untuk bina madrasah. Inilah yang dikatakan seakhirat. Tuan-tuan boleh beli beberapa banyak tuan-puan nak. Satu lot, dua lot, tiga lot, ikut tuan-puan. Satu lot, harga RM50 satu lot. Tuan-tuan kena ingat. Dan jika tuan-puan boleh niatkan pahala ini untuk mak ayah tuan-puan. Untuk anak-anak, untuk siapa saja yang tuan-puan nak niatkan. Jika tuan-puan niatkan untuk mak ayah. Jika mak ayah kita tidak ada, masa inilah kita nak berbakti kepada mak ayah. Dulu kita jauh dari mak ayah. Kita tak sempat nak berbakti kepada mak ayah kita. Tak sempat nak bantu mak ayah kita. Hari ini saya bagi peluang kepada tuan-puan untuk sama-sama buat wakaf. Niatkan pahala untuk mak ayah. Untuk ibu bapa kita, moga-moga pahala ini mengalir kepada mereka dan mereka sayang kepada kita sebagai anak. Wawaladu salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang sentiasa berdoakan kepada ibu bapa dia. Kita tak mampu nak doa, tak pandai nak doa. Kita niatkan wakaf, itu dikira doa. Kita membantu kepada mak ibu bapa kita. Inilah yang dikatakan seakhirat. Kita buat pelaburan di sini, di pondok ini, dan dalam kubur kita dapat pahala. Kita dapat sahang terus mengalir kepada saya. Kenapa saya sebut sahang itu mengalir kepada kita? Kerana di atas tanah wakaf yang kita wakaf tadi, dan ada orang yang mengaji Al-Quran. Tanah yang kita wakaf tadi, pondok yang kita wakaf tadi, ada orang mengaji Al-Quran, ada orang menghafal Al-Quran, ada orang yang belajar hadis, ada orang yang belajar semayang. Setiap kali mereka hafal Al-Quran, kita dapat pahala. Setiap kali mereka belajar semayang, kita dapat pahala. Setiap kali mereka hafaz Al-Quran, belajar kitab, kita dapat pahala. Setiap kali mereka belajar hadis, kita dapat pahala. Dan selepas itu mereka belajar ini. Buat terusan pahala itu sampai kepada kita. Itulah baru cerita pasal generasi pertama. Kita kata baru hak pertama. Kalau hak belajar tadi tu, pergi belajar, pergi ngajar orang lain pula. Pergi sebar orang lain. Banyak mana pahala yang kita dapat. Itu sahang yang kita sebut. Tafiz yang kita sebut. Kalau mana-mana yang nak, nombor akaun kita ada. Kalau nak CJ, kita ada CJ ya. Ini CJ. CJ wakaf. Kalau berminat nak CJ, boleh lawati page saya, Ustaz Muhammad bin Abdullah, page yang mana ada admin-admin yang akan dia perkongsikan. InsyaAllah kalau ada admin-admin nak perkongsikan. Ni CJ yang disebut mana-mana berminat. Kalau ada percaya gak, mari datang sendiri, boleh tengok, boleh bagi sumbangan. Tu dia. Baik. Nombor akaun ada di sini. Kalau siapa nak tulis, boleh tulis. 56303706
5773. 563037067773. My band Now I come my band. 011133937888. Pondok ini dia banyak prasana sebenarnya. Kita boleh buka ruang kepada siapa saja. Ada setengah pondok dibuka untuk pelajar lelaki saja. Kita buka bukan setakat pelajar lelaki, kita buka juga untuk warga emas. Kita buka untuk warga emas. Waktu muda tak sempat nak belajar. Tapi ambil kesempatan belajar ilmu di waktu tua. Di waktu sangat-sangat tua. Sangat-sangat orang panggil. Tapi tak apalah. Walaupun dia dah tua sekalipun, dia ada usaha nak belajar. Dia ada usaha nak belajar. Kita buka ruang untuk mereka. Dan kita buka juga untuk mereka berkeluarga. Dan nak belajar satu keluarga, kita buka juga pondok ini. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita ingat kita nak tambah lagi, kita nak buat komplek anak yatim kalau kita ada peluang. Tetapi kita setakat ini kita tak mampu lagi lah. Setakat ni yang kita racang pun masih lagi dalam proses tak siap lagi. InsyaAllah sepatutnya sebenarnya tahun ni dah siap. Tetapi oleh kerana musim PKP ni menyebabkan banyak dalam pekerja-pekerja tak boleh. Sekarang ni baru mula start apabila dah PKPB bersyarat ni dah 1 meter bersyarat ni sebagainya, mereka boleh mula bekerja sikit-sikit dah, walaupun tak boleh ramai. Kita tak ajak ramai lah sebab kalau kita buat ramai dia tidak ikut SOP pula. Kita patuh kepada kerajaan. Hati Allah wa hati Rasul wa hati ulil amri minkum. Kita patuh selagi mana kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik itu sekali lagi saya nak mengajak. Tujuan saya buat ini sebab saya dulu nak belajar agama jauh. Ini khusus untuk anak-anak di sekitar Ulu dan semua warga-warga yang ingin belajar, kita alu-alukan nak belajar agama. InsyaAllah kita buka peluang seluar-luarnya. Mereka nak belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tak kira umur. Kita bagi siapa nak masuk nak belajar, kita persilakan. Kita nak ajar, kita ajar peringkat asas. Nak belajar lebih, kita boleh pergi tempat-tempat yang lebih arif, yang lebih alim. Ulama-ulama yang lebih hebat. Kita ni sekadar untuk memberi ruang, memberi laluan untuk kita belajar. Selebihnya kita sendirilah carinya tempat-tempat yang lain yang lebih-lebih hebat lagi. Kalau nak jumpa Datuk pun boleh juga. Kita ni sekadar orang panggil ringkasan saja. Sekadar bagi laluan. Selebihnya boleh cari-cari ulama-ulama yang lebih hebat lagi. Tu dia. Baik. InsyaAllah. Tuan-tuan, siapa-siapa ambil orang panggil nak berwakaf, kami malu-alukan. Sangat-sangat malukan. Kos kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita target pada bulan Ramadan ni, kita target 200,000. Kalau kita target, kalau mana-mana nak bagi 200,000 direct pun tak ada masalah untuk kita siapkan sedera. Kita malu-alukan siapa-siapa yang nak membantu. Lebih-lebih lagi kita ambil kesempatan akhir bulan Ramadan ini. Dan mana tahu dengan kita sebab ini kena kepada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar, lipat kali ganda. Kita bersedekah bulan Ramadan tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kita kena ingat ayat tu. Wallahu a'lam. Sekadar itulah untuk makluman Datuk dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Itulah untuk kasihan kita. Moga-moga Allah Ta'ala bantu saya dan bantu Datuk dan bantu semua para pendengar untuk kita dapat Lailatul Qadar, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan dapat membantu kita menjalani Ramadan dalam keadaan baik dan kita dapat Lailatul Qadar dengan keadaan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey Ustaz, terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan ya, itulah yang nak dilakukan tuan-tuan. Kalaulah ada Ustaz Ahmad ni tuan-tuan, di Malaysia ni Ahmad 1, Ahmad 2, Ahmad 3 usahakan tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, fikirnya untuk umat. Bayangkan tuan-tuan, usahanya untuk umat. Bayangkan komitmennya untuk umat. Kalau untuk dirinya sendiri, agak saya dengan penguasaan Al-Qurannya, penguasaan hadisnya, ilmu agamanya dan amalan-amalannya, saya rasa dia mungkin sudah lepas tuan-tuan dan puan. Tetapi
Umat nak dibawa bersama. Laki-laki nak dibawa bersama. Orang perempuan nak dibawa bersama. Saudara mara nak dibawa bersama. Rakan handai nak dibawa bersama. Seluruh umat nak dibawa bersama. Inilah projek yang sedang dibuat. Pada masa itu tuan-tuan dan puan, saya pun nak menyebutkan sedikit apa yang sedang saya usahakan. Ramai yang bertanya-tanya, Ustaz Ahmad, Hasan Ali buat apa sekarang? Tak timbul-timbul, dia kata tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan macam juga Ustaz Ahmad, tapi kita lain sikit. Tuan-tuan bantu Ustaz Mat. Pada masa yang sama kalau ada lebih-lebih tu tuan-tuan bantu ini. Kita nak Ustaz Mat, kita nak bangunkan ini Ustaz Mat. Kita nak bangunkan namanya Anjung Husnul Khatimah ni. Anjung Husnul Khatimah. Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Namanya saja sudah memberitahu kita bahawa siapa yang datang di sini dengan modul-modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, untuk orang yang berumur 40, 50, 60, 70, 80 suami isteri atau tidak bersuami isteri tuan-tuan, datang ke tempat ini untuk menyediakan diri. Untuk apa tuan-tuan? Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, dalam pengalaman kita tengok sajalah tuan-tuan. Tengok diri kita, tengok saudara mara kita, tengok sahabat-sahabat kita. Berapa orang yang boleh mati hari ini? Sanggup nak menghadap Allah hari ini? Bersedia untuk menghadap Allah. Sembahyangnya bersedia, solatnya bersedia, zakatnya bersedia, puasanya bersedia, amal makruf nahi mungkarnya bersedia, dakwahnya bersedia. Tuan-tuan dan puan, didik anaknya bersedia, didik isterinya bersedia, tuan-tuan dan puan, ke masjid bersedia, ke majlis ilmu bersedia. Tuan-tuan tak banyak, tuan-tuan tak banyak, tuan-tuan. Yang datang ke masjid yang biasanya 1%. 1% daripada total penduduk di kawasan itu yang datang masjid, kita dah buat kajian tuan-tuan. 1%. Daripada 1000 yang datang tuan-tuan, seorang. Daripada 1000 seorang yang datang tuan-tuan, seorang aja yang datang. Daripada 100, minta apa? 1000, 10 orang yang datang. 100, 1 orang datang tuan-tuan. 1%. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita buat ini. Kita buat tuan-tuan seluruhnya. Kita dananya dalam bentuk wakaf. Dananya dalam bentuk zakat. Kita bukan pengumpul zakat. Kita adalah menerima zakat, bukan pengutip zakat. Yang ketiga, zakatnya melalui sedekah. Yang keempat, melalui infak. Yang kelima, melalui fidyah. Yang keenam, melalui amal jariah dan amal soleh. Tuan-tuan dan puan, bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Yang ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah orang yang berumur 40, 50, 60, 70 tahun, datanglah tuan-tuan. Datanglah dengan anak-anak. Anak-anak, kita dia berumur 15 tahun. 15 tahun, 20 tahun, 30 memiliki, abang. Tuan-tuan memiliki tak? Tuan-tuan memiliki anak yang soleh. Tuan-tuan memiliki anak yang solehah, insya-Allah. Atas nama saleh dan salehah sajalah tuan-tuan anak-anak boleh mengkhidmati kita. Mengkhidmati kita tuan-tuan sebagai ibu dan ayah mereka. Dengan penuh kasih sayang tuan-tuan dan puan. Kita tua dia makin kasih. Kita sayang. Kita tua makin dikasih, makin disayang. Kita kurang beribadat, dia bantu kita beribadat. Kita masuk hospital tuan-tuan. Saban hari, saban petang dia mengingatkan. Zuhur dah semayang ke belum? Asar dah sembahyang ke belum? Subuh dah semayang ke belum? Ini anak-anak yang saleh, anak yang salehah. Di sinilah yang nak dibentuk tuan-tuan. Di sinilah tempatnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Anjung Husnul Khatimah ni satu-satu dalam dunia. Dalam dunia ni Ustaz, inilah satu-satunya kita memberikan pendidikan. Nama pendidikannya pendidikan hujung usia. Pendidikan hujung usia untuk memberikan keselesaan mereka waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk anak-anak pula tuan-tuan dan puan, anak-anak datang 4 kali datang. Setiap kali tuan-tuan, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Mereka datang ke situ tuan-tuan. Untuk menjadi anak soleh, anak yang solehah. Tak semayang, mereka kena semayang. Tak berpuasa, mereka berpuasa. Tak suka majlis ilmu, kena suka majlis ilmu. Tak suka pergi masjid, kena suka pergi masjid. Tak suka menghormati mak dan ayah, kena menghormati mak dan ayah. Inilah tempatnya tuan-tuan yang kita bangunkan. Tuan-tuan tengok di situ tuan-tuan ada masjid. Tengah-tengahnya tu masjid. Masjid boleh menampung 1000 orang. Dalam kompleks ini tuan-tuan ada masjid boleh menampung 1000 orang. Hari-hari nanti, tiap-tiap pagi tuan-tuan bila siap dalam 2 tahun nanti akan siap. Hari-hari pagi-pagi pukul 4 pagi. Semuanya akan bangun. Menunaikan sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, zikir munajat, berdoa kepada Allah.
menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tentang lalainya kita, tentang lalainya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalainya kita daripada agama Allah, lalainya kita daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, ya, melalui macam Ustaz sebutkan tadi, tuan-tuan dermalah, tuan-tuan. Sama ada wakaf, sama ada tuan-tuan menderma cara zakat, sama ada tuan-tuan menderma secara sedekah, sama cara infak, sama ada amal jariah fisabilillah, sama ada fidyah dan sebagainya. Ini dikendalikan macam Ustaz punya, tuan-tuan dan puan, 100% bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Tapi tuan-tuan, yang ini insya-Allah kepada yang miskin, mak bapak yang miskin dan anak yang miskin daripada seluruh Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Brunei, Selatan, Thailand, Indonesia, datang tuan-tuan puan, yang miskin free saja, tuan, tak bayar apa-apa. Mereka datanglah. Yayasan saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan menampung bayaran-bayaran yang mereka datang itu, insya-Allah, tuan-tuan puan. Jadi kita harap tuan-tuan puan, marilah kita sama-sama. Tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh ambil nombor telefon 013 6283985, 013 6283985, 013 6283985. Tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan insya-Allah bantuan daripada tuan-tuan, derma ikhlas daripada tuan-tuan. Mari tuan-tuan, kita selamatkan umat. Bangunan ini menyelamatkan umat. Bangunan ini menyalurkan iman untuk menghadap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunan ini untuk menerima umat yang dikasihi, yang disayang, yang dicinta oleh Allah. Bangunan ini, tuan-tuan dan puan, akan menjadi tempat yang terakhir kita meninggalkan dunia dalam keadaan kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz Abdullah Saghir, Ustaz Ahmad Saghir, tuan-tuan. Ustaz Muhammad Abdullah yang berasal daripada Kuala Berang, yang nak membangunkan satu kompleks, tuan-tuan dan puan, bertahap-tahap nampaknya nak dibangunkan. Sokonglah dia, tuan-tuan, sokonglah sahabat-sahabat. Sokonglah perjuangan dia, tuan-tuan. Inilah perjuangan yang diredai oleh Allah. Inilah perjuangan yang menyebabkan lorong kita ke syurga akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ahmad, saya harap bila-bila Ustaz Ahmad, saya panggil Ustaz Ahmad untuk menyertai program ini. Ustaz Ahmad, kita mula program ini daripada 18 hari bulan Mac. 18 hari bulan Mac, mula PKP, kita mula sampai sekarang ni dah 2 bulan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap petang, tiap-tiap malam kita bersiaran, tuan-tuan. Malam ini, tuan-tuan, malam ini kita bersiaran, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tetamu kita malam ni Syamsul Debat. Syamsul Debat. Tetamu kita malam ni, tuan-tuan, ialah Syamsul Debat. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dapat malam ni pukul 10. Syamsul Debat dan Profesor Dr. Zainul Fitri. Profesor Dr. Zainul Fitri bersama dengan Syamsul Debat. Malam ini pukul 10. Tuan-tuan pergi kepada page, FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan boleh pergi YouTube. YouTube-nya Dr. Hassan Ali. Dr. Hassan Ali. Kita ada Instagram. Instagram kita Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali. Jadi tuan-tuan, ya, sekali lagi saya ingatkan, bantu Ustaz Ahmad. Bantu Ustaz Ahmad Saghir. Bantu Ustaz Muhammad Abdullah. Kerana mempunyai cita-cita yang sangat murni, tuan-tuan. Sangat-sangat murni cita-citanya. Dan saya minta Ustaz, bila-bila saya jemput Ustaz untuk program-program yang berikutnya, sama ada dalam Ramadan atau selepas Ramadan ini, kita akan terus bersiaran. Sampai bila-bila, kalau ada umur panjang, kesihatan yang baik, kita akan terus bersiaran. Tuan-tuan, dan saya harap Ustaz adalah seorang daripadanya yang akan mengisi program ini daripada Ustaz Ahmad. Bantu Ustaz Ahmad Saghir. Bantu Ustaz Muhammad Abdullah. Kerana mempunyai cita-cita yang sangat murni, tuan-tuan. Sangat murni cita-cita. Dan saya minta Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala, isteri syurga, suami syurga, anak syurga, jiran tetangga syurga dan sahabat anda syurga, tuan-tuan dan puan. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingganya kepada Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam siaran-siaran yang berikutnya, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.